Tengok tepat. Okey, cuba dulu kali. Okey, tadi ya mengenai hadis yang 824 ya, iaitu memuji barang ya. Jadi dia mempengaruhi pembeli ya, mengatakan barang itu baik, elok dan sebagainya ya, tapi hakikatnya ya barang tidak bermutu. Ya, kalau buah dipujilah buah tu elok dan sebagainya. Balik tak boleh dibawa, tak boleh dimakan. Jadi ini namanya disebut sebagai najas ya. Jadi najas ni ialah memuji barang. Kalau jual beli cara ini hukumnya haram. Jadi orang yang ikhlas menjual beli, dia akan nyatakan barang ni okey, hanya satu benda ni lah, ataupun ya dia ada masalah sikit tentang ni ya. Kalau boleh baiki, okey dah barang ni. Contoh dia ikhlas macam tu. Dan ataupun dia kata ni ada retak sikit, tapi kalau nak beli terpulang lah. Itu ikhlas dalam jual beli. Ataupun dia katakan buah ni ya, yang dibelah ni elok, tapi yang tak dibelah ni ya tak jamin lah. Tapi kalau ya benar-benar tak elok, nak pulangkan balik, pulangkan. Contoh ya. Ini cara jual beli yang ikhlas. Tapi macam mana nak pulangkan pula ya, beli kat Melaka ya, balik Shah Alam ya. Beli durian kat Melaka ya, sampai Shah Alam durian banyak busuk, tak boleh makan ya. Jadi apa dia buat tarikan. Sama macam tu. Jadi tak ikhlas. Kita kena ikhlaskan ya. Kita kena ikhlaskan. Beli makan dah bertahun makan tak elok-elok ya. Jadi ingatkan dia yang tukang sembuh. Dia tak tahu Allah tukang sembuh ya. Jadi itu namanya najas, tak boleh ya. Jual macam tu dikatakan sebagai haram, tidak ikhlas ya. Dan si pembeli ya terasa tertipu ataupun terasa rugi ya. Baik, kita sambung lagi hadis yang seterusnya. Tapi kalau mati lagi macam itulah dia punya hal dia. Saya punya laptop ni. Okey, teruskan. Okey, sila. Ya, okey, catatkan ya. Hadis 824. 825. Hadis sah. Hadis sah. Matan dilarang muhaqalah. Tulis je muhaqalah. Kalau tak tahu, tengok Arab dia tu pun boleh ya. Muhaqalah, muhabarah, dan satu lagi sunaya. Muzaban. Satu apa tadi? Muhaqalah. Ada muzabanah. Ya, muzabanah, muhabarah,
Satu lagi Sunaya. Dah. Kerana gelap. Sambungan dia. Kerana gelap. Kerana gelap. 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 Hukum haram. Baik, sekarang ni buat nota ya. Untuk memahami, pertama buat nota ya. Pertama muhaqalah, iaitu menjual biji-bijian yang masih pada pohon atau ranting atau menjual tanaman dengan cara borong. Ini satu ya. Nombor dua, muzabanah. Nombor dua, muzabanah, iaitu menjual kurma masih basah dengan kurma yang sudah kering dengan simpanan yang sama. Nombor dua ya. Nombor tiga, mukhabarah, iaitu menyerahkan sawah atau ladang. Menyerahkan sawah atau ladang kepada seseorang untuk ditanam dengan perjanjian hasilnya dibagi dua koma sama rata antara pemilik dan pengusaha. Nombor 4, Sunaya, ialah menjual sejumlah barang dengan mengecualikan bahagian tertentu yang masih belum jelas.
Jadi ya habis ya. Jadi empat-empat ini istilah adalah istilah dalam jual beli yang dikatakan gelap atau bahasanya gharar, ya. Apa sebabnya? Sebabnya hal ini tidak memberi kepuasan kepada pembeli. Mungkin penjual untung, ya, yang milik barang untung, senang hati, tapi si pembeli dia merasa dikecewakan. Sebab itu hal yang macam ini ya terguris hati, menyebabkan ya perniagaan itu tidak mabrur, tidak ada kebajikan. Sebab penjual dengan pembeli ni sebenarnya dia nak merasakan sesuatu redha-meredha senang, atau bahasa dia senang hati sama-sama. Dia senang hati macam mana? Yang menjual ni dia senang hati dengan harga yang ditawarkan, disetujui. Jadi dia dapat harga tu senang hati. Yang membeli mendapat barangan ya, yang dia sendiri pun puas hati dengan harga yang ditawarkan. Jadi dua-dua ya merasa seronok. Nah, di sini ya baru ada dikatakan jual beli yang mabrur. Ya, tapi kalau yang membeli itu merungut ya, itu tak mabrur lah tu. Ya. Pembeli dah keluar duit tapi merungut. Sebab apa? Yang dijanjikan itu semua tipu. Ya. Tak memuaskan hati. Ya. Nah, itu tidak mabrur. Contoh kita ulang semula muhaqalah. Menjual biji-bijian yang masih pada pohon atau ranting atau menjual tanaman dengan cara borong. Ya, maknanya belum lagi ya nampak buah dia, masih bunga. Durian masih berbunga lebat sangat. Tapi ia dah dijual ya, atau dipajakkan. Ya, agaknya jadi ke tidak? Ya, tak tentu lagi. Dengan harga yang contohnya lumayan. Ya, harganya cukup lumayan atau mahal. Tapi didapati rupanya tak berapa menjadi. Orang yang pajak ni rasa begitu kecewa. Inilah puncanya. Ya. Sebab itu tunggu betul-betul durian tu menjadi. Baru dipajakkan. Macam tu. Ya. Yang kedua muzabanah ni, iaitu menjual kurma campur. Kurma basah dengan kurma kering sebenarnya harganya berbeza. Ini tak, ya. Harga ya kurma basah sama dengan harga kurma kering. Sedangkan harga kurma basah ni berat, ya. Jadi nilai dia tak sama dengan kurma kering, ya. Kalau kurma kering kita dapat banyak, kurma basah kita dapat sikit, tapi harga tu disamakan dengan kurma kering. Tak patutlah. Macam itu haram. Ya. Nombor 3 dikatakan mukhabarah, iaitu menyerahkan sawah atau ladang kepada seorang dengan perjanjian kita bagi dua hasilnya. Itu juga tidak menyenangkan hati. Apa tidak? Ya, tuan punya dia ada kebun tapi dia tidak sanggup nak usahakan. Orang yang mengusahakan ini dia kena mengeluarkan belanja. Jadi artinya orang yang mengerjakan ini patutnya dapat dua bahagian. Ya, sebabnya dia kena mengeluarkan belanja untuk belanja ya, menghidupkan ladang itu atau tanah itu. Jadi kalau bagi dua, ya si pengusaha ni terasalah dia tertekan. Ya. Bukan sikit belanja untuk menjadikan tanah itu hidup semula. Ya. Yang ketiga dikatakan sunaya. Sunaya ni ialah menjual sejumlah barang, mengecualikan sebahagian tertentu yang masih belum jelas. Kalau nak juallah, baru jangan ada yang masih meragukan lagi. Ya. Karena jual betul-betul semuanya. Ya, jangan dikecualikan menyebabkan si pembeli ini rasa tak sedap. Ya, tak sedap hati. Ada pula bahagian tertentu tu
Itu sudah saya tak jual tu. Ya. Jadi ia ibaratnya satu benda tu tak lengkap. Ada pula bahagian pula yang tak boleh diambil. Jadi tak lengkap lah apa yang dibeli. Macam tu namanya sunayah. Baik, kita terus. Hmm. Bagi dua. Bagi dua. Jadi bagi dua itulah yang saya ceritakan tadi. Maknanya contohnya ladang ni memang ladang tidak diusahakan. Jadi orang tu usahakan. Ya, jadi yang mengusahakan ni patutnya dapat dua bahagian. Yang punya tanah satu bahagian. Sebab yang punya tanah ni dia tidak mengeluarkan belanja. Yang mengusahakan ni dia mengeluarkan belanja. Ya, macam mana? Dia tolak belanja. Kalau seandainya yang tuan punya kebun dia yang mengeluarkan belanja, barulah tuan kebun tu dapat dua bahagian. Macam tu. Tapi sekarang ni tuan kebun ni goyang kaki je. Ya. Itu tengok pada perjanjian lah. Tapi kalau terserah kepada pengusaha saja, contohnya pengusahanya dapat satu bahagian, terduduklah pengusaha. Ya, jadi dia banyak keluar belanja, bukan sikit nak menghidupkan tanah tu. Ya. Dengan kuli dia nak bayar, dengan bajak dia nak bayar, ya. Baja nak beli. Jadi banyak belanja, benih lagi. Jadi memang banyaklah. Patutlah kalau yang mengusahakan tu dapat dua bahagian. Ya, satu bahagian dari diri dia, satu bahagian ya adalah belanja. Jadi satu bahagian lagi untuk tuan punya kebun. Ya. Tapi kalau seandainya ada ketidakadilannya, itu kena runding lah. Contohnya macam tuan punya kebun terasa tak puas hati sebab terlampau sikit sangat bahagian dia dapat. Macam tu kena berunding balik lah. Ya. Itu yang dikatakan tadi lah, mukhabarah tadi ya. Baik, kita sambung lagi 826. Kalau orang lain nak baca silakan. Yang lain. Siapa yang mengantuk? Baca. Siapa rasa mengantuk? Sila baca. Buka mic. (826). Oh, semua tak mengantuk. Yang sambunglah lagi. Sambung lagi. Siapa baca tadi? Sambung lagi. Okey. Tulis istilah-istilah semua ya. Baik, 826. Hadis sah. Matan dilarang. Ini saya kena potong-potong sebab tadi mana yang dah ada tadi kita tak payah sebut lagi. Ya, dilarang mukhadarah. Yang kedua tu, mukhadarah. Yang kedua, mulamasah.
dan munabazah. Jadi potong-potong ni sebab yang atas tu dah ada. Muhadarah, mulamasah, munabazah. Kerana gharar. Kerana gharar. Dalam bracket gelap. Tak jelaslah gharar ni ya. Jualan macam tu tak ya. Tak jelas. Baik, nanti dia punya hukum. Hukum haram. Buat nota ya. Muhadarah. Nombor 1 ya, buat nota. Muhadarah iaitu menjual buah-buahan yang masih hijau. Yang belum masanya untuk dimakan. Yang belum masanya untuk dapat dimakan. Untuk dapat dimakan. Yang kedua, mulamasah, iaitu melakukan jual beli barang dengan cara pembeli memegang atau menyentuh barang dengan mata tertutup. Sehingga mana saja barang yang terpegang oleh tangannya itulah yang jadi dibeli. Yang ketiga ya, munabazah, iaitu membeli barang dengan melakukan lemparan batu atau benda tertentu nokta bila lemparan batu itu
mengenai barang tersebut, koma, maka barang tersebut jadi dibeli. Dan bila tidak mengenai satu pun barang tetap membeli atau membayar harganya. Nokta. Nanti kejap lagi cerita ni. Jadi ini macam bumper. Bumper. Baling. Dapat tak dapat, bayar. Bayar dulu. Bayar dulu. Dapat tak dapat? Jadi cara niaga macam tu hukumnya haram. Haram. Memang tak betul. Jadi kalau kita lempar, kita dapatlah, ya, benda tu, ya, dapatlah. Kalau lempar tak dapat, bayar tetap. Mana tak dipulangkan bayaran kita. Ini cara macam ni rupanya dah diharamkan oleh Nabi SAW. Biasa bumper lah. Kalau nak tengok niaga ni, agak tengok pergi bumper. Pergi bumper. Okey. Muhadarah tadi, yang nombor 1 tadi muhadarah tu, itu menjual buah-buahan yang masih hijau, yang belum masanya untuk dapat dimakan, tapi kita dah jual. Ya, hal ini mungkin kita kena buat perbezaan lah. Ya, sebab ya di tanah Arab dengan di tempat kita ni berbeza. Di tanah Arab ni, ya, contohnya misal kata benda yang disebut kurma, yang disebut anggur contoh, ya. Benda itu memanglah belum masanya masak, ya, masih lagi muda. Jadi kemungkinan bila dibeli dia akan jadi busuk dan sebagainya. Tapi kita tidak boleh menyamakan di tempat kita, sebab tempat kita ni berbagai buah-buahan. Ya, sebab tempat kita ni ada buah-buahan memang dijual muda. Contohnya kadang bacang. Ya, bacang dijual muda sebab orang kita masak kadang campur dengan bacang muda. Ya. Kadang mangga muda pun dijual, ya, di tempat kita. Jadi hal-hal macam ni kita tak boleh 100% nak menyamakan dengan buah-buahan yang ada di tanah Arab yang mereka nampak. Ya. Jadi kalau seandainya benda tu yang memang bukan untuk dijadikan lauk, ya, memang kita jual yang masih hijau lagi, belum masak, menyanyikan orang itu marah, kena tipu, itu jadi satu perkara haram. Tapi kalau hal memang benda itu untuk dijadikan lauk, ya, dia memang muda macam kita, ya, tak semua pisang kita yang dikatakan pisang masak, kita juga pisang muda pun kita jual. Adalah jenis pisangnya, yang mungkin tidak ada di tanah Arab. Jadi pisang tu kena pisang muda sebab untuk digulai. Macam tu. Jadi hal macam tu tidak ada haramnya. Ya, memang dah jadi kebiasaan
benda itu dijadikan sebagai lauk. Sama dengan nangka. Ya, kita tak akan masak nangka, ya, nangka masak. Mesti nangka muda. Jadi kat pasar-pasar pun jual nangka muda. Adakah itu haram? Tak, sebab kebiasaan masyarakat nangka muda untuk digulai, untuk dimasak. Ya. Tapi kalau kita memang menjual nangka masak, sedangkan dia memang muda tak masak lagi, orang tu belilah satu ya, buah nangka. Tapi hakikatnya nangka tu sebenarnya dia muda. Ya. Yang macam tu itu kita menipu. Ya. Bukan tujuan untuk masakan, tapi tujuan untuk makan, memakan buah tadi. Jadi hal macam ni juga kita kena jangan 100% kita nak menyamakan buah sini dengan buah yang ada dipandang oleh orang Arab. Ya. Jadi kalau kita terus pegang macam tu, habislah, tak boleh jual benda yang buah-buah yang masih muda. Pisang muda tak boleh. Ya, nangka muda tak boleh. Jadi susah nanti, ya. Satu lagi tadi mula masa, ya. Mula masa ni daripada la masa makna sentuh. Jadi bahasa dia mula masa, bersentuh-sentuhan macam itulah. Iaitu melakukan jual beli barang dengan cara pembeli memegang atau menyentuh barang dengan mata tertutup. Sehingga mana saja barang yang terpegang oleh tangannya itulah yang jadi dibeli. Maknanya sekarang ni barang ni dilambatkan. Barang dilambatkan. Jadi siapa nak beli, tutup mata. Tutup mata. Mana yang dia terpegang tu, tu ya, dia kena beli. Sebab pejak dah janji macam tu. Ini hukumnya haram. Ya. Sebab dikatakan horor, gelap, ya. Cara yang menipu. Ya. Cara jual beli macam ni memang dah bagi tahu dia dalam hadis. Jadi kita dalam segi muamalat, ya. Dalam segi muamalat ni berkaitan dengan jual beli, ya, kita kena berjaga jugalah, berhati-hati juga, ya. Kalau kita sebagai penjual ni, biarlah kita jadi penjual yang benar-benar ikhlas, ya, biar jual beli itu berkat, ya. Jangan kita menipu. Dan kita mesti terasa bersalah kalau kita rasa orang tu tak puas hati, kita rasa macam kita menipu dia. Kita patut rasa macam tu. Jangan kita sukaria dapat menipu orang dan kita dapat keuntungan. Jangan, ya. Lagi, ya, 827. Siapa nak baca? Sambung pun tak apa yang baca tadi. Silakan. Dari Taubus. Okey, sila. Tak ada orang yang sama pun boleh. Sila. Okey, catatkan, ya. 827. Hadis sah. Ada bahasa tadi yang diterjemah apa? Papak. Papak, ya? Papak. Itu maknanya menghalang.
menghalang. Contoh kalau orang datang ke tempat kita dah cegat dia, halang dia. Macam tu. Itu papa kali. Baik, catatkan ya, hadis 87 hadis sah. Matan dilarang menghalang bracket mencegat 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 GAT barang, sambung, barang dagangan di luar kota dan dilarang mengadakan pakatan bracket perantara antara orang kota dan orang desa yang bersifat gelap. Hukum haram. Baik, saya masuk mula ya. Jadi dalam hadis ini orang desa dia punya barang-barang tanaman. Jadi bila orang desa ni nak menjual ke kota, maka kabilah yang daripada kota ni sudah halang dia di tengah jalan. Engkau tak boleh masuk. Engkau boleh sampai sini saja dan barang-barang ini saya borong semua. Contoh. Jadi kabilah ini ataupun kumpulan ini dia telah memborong barang-barang yang ada di desa. Jadi artinya orang desa tak boleh terus jual ke kota. Jadi hal macam ini dikatakan sebagai haram. Jadi hukum dia adalah haram. Jadi orang kota tidak boleh menjadi perantara dalam pembelian atau penjual barang untuk orang desa. Lagi satu, seorang pedagang atau pembeli tidak boleh menghalang kabilah dari luar kota atau di tengah perjalanan untuk membeli barang-barang mereka sebelum rombongan atau kabilah itu sendiri tiba di pasar atau di tempat penjualan barang. Ini yang selalu orang-orang petani-petani ini teraniaya disebabkan orang tengah. Orang tengah ni tak susah payah, tapi dia mengambil untung berlipat ganda. Yang susah payah ini ialah petani. Ini yang sakit petani. Sebab itu kadang kerajaan cuba nak membantu hal ini. Diadakan pama untuk mengambil hasil terus daripada petani
dan dijual ya di pasar-pasar ya atau pembekal-pembekal yang ada di pasar. Jadi ia dapatlah harga yang berpatutan dengan kesusahannya. Tapi ya kalau ada orang tengah, begitu juga kadang bukan hanya sebagai hasil ya pertanian, tapi hasil perikanan pun macam tu juga. Ya ada orang tengah dah ambil, dah borong dengan harga yang murah. Tapi tengok harga di pasar, dia bukan main mahal. Dan dia dapat seciput je. Inilah penganiayaan. Sebab itu Nabi tak mau hal-hal ini berlaku kepada umat. Ya. Jadi orang Islam adalah bersaudara dan kasih mengasihi. Ya. Kalau dah ada sifat macam ni, dia sudah menganiaya orang Islam sendiri. Itu Nabi dah bagi tahu. Ya. Benda ini tidak boleh dilakukan atau dibuat macam tu. Ya. Itu kalau adanya kadang jabatan pertanian, adanya PAMA, semua ni sebenarnya nak membantu petani-petani supaya maju dan supaya mendapat harga yang baik. Itu tujuan dia. Ataupun petani itu sendiri jual terus ke pasar. Jangan ada orang tengah. Terus jual kepada pembekal yang ada di pasar. Yang dia akan ambil kita punya apa, itu tak apa. Tapi kalau ada orang tengah ni lah yang kacau. Yang menyebabkan tertindasnya petani-petani ini. Ini dah ada dalam hadis, dah diceritakan dalam hadis halal ini. Baik nampaknya sampai itu saja. Alhamdulillah tadi sangkut sekejap, nak buat macam mana jadi yang ni okey, dapat terus cantik. InsyaAllah kita akan sambung lagi akan datang bab ni panjang akan datang kita sambung lagi insyaAllah. Mudah-mudahan daripada kuliah hari ini dapat kita manfaat bersama. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulullah.